Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allah tawakkalna rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ij'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa dawaa'a asqamina wa shifaa'a amradina wa syafi'an lana yawmal qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sidang ikhwah dikasihi, salam sejahtera di saat yang mulia ini di dalam ruangan Hidup Sederhana bersama saya Ilyas bin Hasan Siddiq. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izinnya dapatlah kita bersama dalam ruangan yang berkah ini. Lalu kita nak faham tentang akhlak-akhlak yang terkandung di dalam Al-Quran dan cara pelaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih lagi kita bersama dengan akhlak pengetua dan pemimpin dalam siri yang ke-7 berkenaan dengan akhlak ilmu pengetahuan dan kelebihan ilmu pengetahuan dan para ulama pada siri yang ke-7. Alhamdulillah, pada kali ini insya-Allah kita nak sebut tentang kelebihan para ulama, kelebihan orang alim, kelebihan orang ada ilmu, kelebihan orang berilmu, kelebihan orang orang yang mengajar. Apakah kelebihan dia melalui hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Banyak bila kita dapati dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dan Sunan At-Tirmizi dan Sunan Abu Dawud dan Sunan Ad-Darimi dan Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i dan lain-lain lagi tu. Kita dapati banyak kelebihan para ilmuwan atau para ulama yang Nabi SAW telah sebut oleh hadisnya. Maka itulah alangkah bertuahnya mereka yang berada dalam bidang ilmu pengetahuan. Beza juga dengan orang tidak tahu. Orang tahu dengan orang tidak tahu juga yang kena beza. Orang tahu ni dialah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang tak tahu dialah orang yang paling jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tu kita nak tengok atau kita ni dekat atau jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, tengok atau kita tahu ke tidak. Kalau kita tahu, mana tu kita dekat dengan Allah. Kalau kita khosari jauh walaupun kita ngaji tinggi, walaupun ilmu kita tu pertama, kitab rumah kita tu banyak, tetapi kita jauh dengan Allah, maknanya kita ni khojahai dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi walau bagaimana ada seorang dia ngaji sekadar dia, tapi kitab dia tu tak ada apa buah ya. Dah 2 3 4 buah, tapi dia tu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mendampingi diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah orang yang kata yang berilmu sungguh. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dari kalangan hamba-Nya iaitu al-ulama, orang yang berilmu. Kira tengok orang ngaji ramah, orang berilmu ramah, tetapi kalau tidak beramal, tidak gapo tu, tak ada berilmu kata. Betul lah. Apa yang kata? Ilmu kena dibuktikan dengan apa? Dengan amalan. Kalau amalan tak ada, saja ilmu tu saudara dikasihi. Maka mari tengoklah, kita tengok kelebihan para ilmuwan dan para ulama melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang dikeluarkan oleh Asy-Syaikhan, iaitu oleh Al-Bukhari dan Muslim, daripada hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, dia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din."
Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Maknanya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala nak kebaikan kepadanya, man yuridillahu bihi khairan, sesiapa yang Allah nak kebaikan, Allah cak hai faham di kat kau dah. Tuhan nak beri kebaikan, siapa yang Tuhan nak beri kebaikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala beri dia tu yufaqihu fid din. Dia tu mendalami dalam agama. Mendalami dalam agama. Video tu dah faham agama. Reti agama. Dia kata di antara orang yang Tuhan nak beri kebaikan pada dia. Maka faham di sini tu, faham agama tu bukan pandai baca, pandai mengajar, pandai royak saja tak. Dia kata al-muradul fiqhi ni, al-muradu bil fiqhi di sini, arti al-fiqhu yufaqihu fid din, arti katanya al-fiqhu al-mustalzim lil amal. Ya faham yang membawakan dia pada buat amal. Ni, dia kata siapa yang Tuhan nak kebaikan bagi dia. Ramai orang ngajar, tapi tak nampak beramal. Ramai orang ngajar, tapi tak nampak patibat. Ramai orang ngaji, tapi berpia itu tak nampak. Kita tengok orang duk sijik lah ni. Orang main sijik. Bukan orang ngajar. Orang sijik lah ni. Saya tengok ke kampung-kampung lah. Tempat-tempat kita duk semayah hari-hari tu. Kampung-kampung di keliling kita masuk sijik-sijik ni. Mana? Menyata dalam kampung ni 5 orang ngajar. 5 orang. Orang ngajar dan dekat-dekat 20-30 juga orang ngaji. Tapi mananya masjid tak nampak. Duk nampak pia, duk nampak orang tua-tua. Duk nampak tak imeh. Duk nampak tak khotik, duk nampak tak bila, duk nampak air kapung hak semua tu. Orang ngaji duk mana? Semai masjid mana? Sebab masjid kampung ni ada ya. Tak ikut. Lepas tu duduk mananya? Budak-budak duduk semayang mana? Mana tu? Di situ. Belum lagi tu. Jadi kalau Tuhan nak kebaikan pada kita, yufaqihu fid din. Yufaqihu fid din sini al-fiqhul mustalzim lil amal. Fiqh yang membawa kepada apa? Kepada kita amal je. Ini satu makna. Tu baik ke makna wa man lam yufaqihu fi dinihi lam yurid bihi khaira. Dan siapa yang Tuhan tak sewi faham agama ni, kau duk galik dengan kau lain, tak sing ngaji langsung agama, tak sing ngaji langsung hari halal, tak sing ngaji langsung hukum syarak, tak sing tahu langsung ni mengata Tuhan tak sing kebaikan bagi dia. Ulama gitik faham. Gitik faham apa? Kuam mai lagu tu katanya, orang yang Tuhan tidak mau kebaikan pada dia, Tuhan tak siwi dia faham agama. Duk kaluk duk bimbing atas syirik dia. Duk bimbing atas apa? Atas acib dia. Tak ada bimbing atas email dan yakin ni dia ada. Duk bimbing takut makan tak ada. Takut tak ada nak hijau. Apa sekadar tu ya? Ini mengatakan orang yang Tuhan tidak ingin atau tidak memberi kebaikan bagi dia. Oleh itu orang yang Tuhan nak beri kebaikan bagi dia tu apa dalam agama. Ya saudara dikasihi. Ini salah satu hadis Nabi SAW. Maka di sini bayanun li fadlil ulama ala sairin nas. Satu bukti, satu kenyataan, satu penjelasan terhadap apa? Kelebihan ulama di atas manusia-manusia yang biasa. Dan kelebihan kita belajar agama di atas ilmu-ilmu dunia. Mana kata kita jangan duk kelih. Kelih perih. Kelih hino. Kita nak ngaji fiqh, ngaji apa fiqh? Ngaji apa syariat?
ngaji pa usuluddin, ngaji pa dah tafsir, ngaji pa hadis. Lalang nama tak ada nak gapo ni orang lain duk naik boleh habis dah. Orang lain dah Cina maju gi 100 tahun dah. Jepun sepengawak satu luk sepak hok yo. Buat apa? Ni kita duk gaduh Quran dengan gaduh dengan hadis, gaduh dengan lapis ni duk jadi ni. Nah, duk jadi hundu mundu ditinggal orang. Kita mikir situ dah ada. Nah, sebab kita nak pergi pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat, bukan nak pergi dengan bukan nak pergi dengan ilmu-ilmu dunia. Bukan kata orang yang pandai kanisa ya sok pan. Bukan situ. Orang yang pandai witiasa ya sok pan dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh titi sirak. Bukan situ. Orang yang pandai witiasa, pandai pumiksa, pandai darasa, pandai gapo. Ya boleh pan dengan mudah. Bukan situ. Tak ada gapo nak ngaji witiasa, ngaji darasa, ngaji pumiksa, ngaji apa, tapi we ada ilmu agama dalam tubuh ada. We ada reti hak agama. Yang ni tak reti langsung agama ni bukan dia. Nak pergi bekno dalam kubur esok nak jawab saya mana tu. Quran tak ada baca. Nak tak? Kalau pergi dua jamai comel. Kalau pergi dua banyak budak-budak kita. Tu yang ngaji bomo, tu yang ngaji witiasa, tu yang ngaji setapak, tu yang ngaji wesawak, tapi Quran baca semua. Faham cara hidup. Reti ayat-ayat Allah. Tak ada gapo situ. Nampak tu? Hak tak senya. Pergi kat gunung terus. Tak ada kenal sikit abuk tu. Hak pasal lagi juga. Ngaji agama. Pas ponok-ponok. Pas sekolah-sekolah. Agama-agama. Tapi tu duduk bukan duduk dengan agama. Hak tu letih tu. Ngaji saja gitu ya. Tapi nampak pertikam, gerak-geri dia tu tak ada agama sekabuk. Baik dari segi akhlak dia, baik dari segi perangai dia, baik dari segi gerak-geri dia, baik dari segi ciwit, pacamuan dia, bukan Islam tu bukan. Walaupun ngaji kitab gapo nama pun kalau tak ada tiba-tiba Islam ni serupa dengan orang tak ada ngaji juga. Oleh tu kita kena faham saudara dikasih. Di antara satu hadis lagi nak tunjuk kelebihan apa tu, kelebihan para ilmuwan, kelebihan ulama. Orang ngajar ni. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Maksudnya daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu atau orang yang paling baik di kalangan kamu, man ta'allama al-Qur'ana, siapa yang belajar Quran. Nampak tu? Wa 'allamahu, dan dia mengajarkan Quran. Masuk habis ni? Belajar Quran ni belajar cara baca. Belajar hukum hakam. Belajar ilmu pengetahuan dalam Quran. Boleh nak kita ngajar witiasa melalui Quran? Witiasa aja dalam Quran. Boleh nak kita ngaji darasa dalam Quran? Darasa aja dalam Quran. Boleh nak kita ngaji apa lagi? Pad melalui Quran? Boleh. Quran ni adalah pad ni. Nampak tu? Apa lagi? Quran adalah ilmu ciwak ada dalam Quran? Ada ilmu ciwak, ilmu ahya. Ilmu apa lagi? Ilmu ciwitiya ada dalam Quran. Benar-benar. Kalau kita sapa situ, kita ngajar boleh. Ya kita jadi kebaikan. Jadi orang yang paling baik. Khairukum man ta'allama al-Quran. Pak ustaz, saya tak reti buku-buku lagu tu. Saya reti tajwid ya. Tajwid tak ada pun mengajar Quran juga. Ustaz, saya kurang mana, saya pandang ngajar. Pandang ngajar dia boleh baca tak apa dah. Salah satu kelebihan juga. Khairukum. Sebaik-baik kamu. Orang yang paling baik di kalangan hamba. Orang yang paling baik di kalangan manusia. Orang yang paling baik di kalangan orang Islam. Man ta'allama al-Qur'ana, orang yang belajar Quran. Wa 'allamah, dan dia mengajar pula. Ya saudara dikasih. Maka ulama kata, wa ta'allumul Qur'ani huwa asyrafu aqsamil ilmi wa anwa'. Dan kita belajar Quran
ialah semulia-mulia dah iaitu pembahagia ilmu dan jenis-jenisnya. Semulia-mulia ilmu Al-Quran. Ni bagian tadi di sisi mata, di kacamata Islam, ilmu yang paling tinggi sekali ilmu apa? Ilmu Al-Quran. Apa? Hak tu hak sudya. Hak mari pada Allah sendiri. Lepas tu manusia lah mari duk. Mari duk duk buat ilmu. Ilmu hak mari becek-becek. Ilmu nahu, ilmu sorah. Lalu kat ngaji ya ni. Ilmu ciwak, ilmu kaniksa, ilmu tiasa, ilmu pumisa, ilmu tu, ilmu ni. Manusia duk bagi. Tapi hak sah ilmu apa? Ilmu Al-Quran. Kita mari kita ngaji Quran dan kita ngajar saudara dikasihi. Lagi pula kita dapati Rasulullah SAW bersabda berkenaan dengan kelebihan orang berilmu ni daripada hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi daripada hadis Abi Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu atau man salaka tariqan yabtaghi bihi ilman atau fihi ilman salakallahu bihi tariqan ila al-jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitani fi jawfil ma'i wa inna fadlal 'alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari laylatal badri 'ala sa'iril kawakibi wa innal 'ulama'a warathatul anbiya' wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul 'ilma faman akhadha bihadhin wafirin. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan Ahmad dan Ibn Hibban. Makna tegap positif saudara dikasih. Man salaka tariqan, siapa yang berjalan di atas satu jalan, yabtaghi fihi ilma, dia kehendak dia nak jalan di atas jalan tu untuk nak cari ilmu, untuk nak belajar ilmu, maka salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah SWT menjadikan jalan dia jalan tu bawa dia kepada syurga. Masya Allah. Wa innal malaikata, ni kelebihan dia. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi. Dan sesungguhnya para malaikat selalu dia letakkan sayapnya bagi orang apa? Penuntut ilmu. Mana tak orang duk ngaji, malaikat duk letak sayap dia atas ngaji. Tak macam mana tu saudara dikasih? Tak di situ mana tak? Hakikat. Ulama kata tawadhu'an lahu wa tawqiran wa ikraman lima yahmiluhu min miratin nubuwah wa yatlubuhu. Jadi malaikat ni hakikat kepada orang ngaji. Sebab apa? Dia morning tu duk ambil sako para anbiya. Maka malaikat tawadhu' rendah diri wa tawqir, hakikat, wa ikram, dan memuliakan mereka itu kerana mereka itu duk bawa sako, duk bawa harta sako para anbiya. Memberi dalil, memberi bukti katanya mereka itu kasih. Malaikat ni kasih pada orang ngaji. Malaikat ni membesarkan orang ngaji. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ala talibil ilmi atau li talibil ilmi. Dan malaikat hakikat pada kita habislah. Malaikat ni ghiladun shidadun, besar malaikat, kasar-kasar. La ya'suna Allah ma amarahum. Mereka itu tidak deraka pada Allah apa yang mereka disuruh. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu selalu membuat apa yang disuruh oleh Allah. Besar malaikat. Jibril, Jibril, salah seorang Jibril itu, malaikat, ketua malaikat namakan Jibril itu, dengan atas sayap. Nampak tu? Tamada pada dia kibah pun. Dah ada angin. Jadi gapo.
Kejadian malaikat besar-besar. Besar dia tu. Kasar dia tu. Bila dia menghadapi orang ngaji ni, dia genah diri. Habislah. Ni panggil kelebihan orang ngaji ni. Habis tu kita yang dua. Mudah-mudah mengaji. Sepanjang ngaji ni sepanjang tak dengar orang kalau ngaji. Tak, ngaji ni lah panggil tinggi. Kita sendiri duk buat tu. Nak beri genah tu. Nah. Nampak tu? Kita sendiri duk buat. Masalahnya bukan duk ngaji. Masalah kita sendiri panggil tak. Berkali kita tu adik lemah. Bawa ngaji agama. Mula. Tengok kita baca berita. Tengok. Bawa ngaji agama sore-sore nampak moyok. Ngatuk. Mata lali. Masa-masa nak nerok. Nguak sokmo. Bawa ngaji agama. Bawa ngaji bukan agama ni. Celak luar. You know. Adis tu. Tengok. Saya pasti tengok dah. Nah. Kalau ustaz itu sikit. Apa budak tidak hakikat pada guru? Pada ustaz? Cikgu-cikgu. Cikgu ni ngajar ngatuk acan. Ustaz. Cikgu ni dia masuk ngajar, kita pakai sipai batal tidur dah. Ustaz tu biar mari. Dah duk ngajar hak tu 5 orang dak pe tu. Jadi buat apa kita buat jadi orang ngajar, orang berilmu yang pernah di mata pelajar buat apa? Sedang-sedang ke boyo keliru, apa? Pen idon dia. Suka, ikut suruh, ikut gapo, tak ada apa. Acak asal kru suruh, gapo. Keduduk carrier tu boleh ada menyebabkan budak hakikat pada dia tu. Nampak tu? Tengok buat wisya agama, malah ngaji kaneng tak rok kok tu kok ni. Bawa wisya saman, Terong, naik, sengak, ngaji ke awak ngan, awak gapo. Sanuk. Sebab gapo? Kita bukan sebab ilmu. Sebab kita. Bukan tu wisya sasana, maidi, bukan wisya sasana, tak hai kon lalang, dok. Kita sendiri buat lalang, orang ngajar dengan orang ngaji tu. Ni pelik. Nampak tu? Moga-moga mula tak sih. Kita sepelak ke? Bila saya duduk kat kawasan kita, tanya budak nak ngaji apa? Saya nak ngaji. Nak ngaji bomo, saya nak ngaji wisawak, saya nak ngaji. Pasal angkrik, saya nak ngaji go to goning. Hebat. Salah. Tak saya ngaji agama. Tak saya tu. Lepas tu saya pergi bakok. Tanya budak bakok. Budak duduk dalam merang. Tanya boleh 10 orang. Ya pen babo. Nampak tu? Orang puas dah duduk dalam dunia bakok tu kan. Ya pen ustaz, ya pen tok kru, ya pen apa? Nak prepare sasana. Ya pen nak tafsir, nak atatibai Al-Quran. Ya pen nak hadis. Ya pen ni. Jadi nak pergi ke agama. Mungkin saya nak puji demo nak pernah kita dak lah. Tapi kita tak apa. Boleh jadi orang hok dok ngajar sasana kat bakok tu berkali dia tu dan itu tu yang menyebabkan hebat. Bawa ngajar agama kat rumah kita ni ditawar. Jadi pakar pun tak ada hebat ke apa tak ada hebat tu sendiri. Duk dengan tak ada cuci, tak apa. Susah lu. Mengata kita kena tukar situ. Sebenarnya agama comel. Agama ni sempurna. Agama ni okey dah. Tetapi cara kita nak senda tu boleh hadiah di budak. Mereka cop tau rai. Bila saya pergi bakar pakai nak main ngaji kat mana? Nak main ngaji kat Islam Seksa, kat Sahni. Nak ngaji Islam Seksa kat mana? Kat Malaysia. Nak ngaji Islam Seksa kat mana? Kat Indonesia, kat Malaysia, kat Brunei, kat Mesir, kat Sudan, kat Saudi, kat Jordan, kat tu, kat ni. Agama. Bawa tanya orang kita, Zira, saya nak ngaji kat Saman. Kalau yang mu kelih agama tu nam senda nai rubab ti mai apa panggil ta mai sembun ke atau tidak kena cara ke menyebabkan budak mai cak.
Tengoklah ni ngajar agama, tawa hebat. Nah, dalam sekolah-sekolah hebat, tawa. Nah, bawa ngaji saman, nam sana molek budak pun nak pergi. Ni mana kata, bo kita pergi tempat orang duduk dalam dunia, mana tahu duduk dalam sangkum semua bakok, semua apa nama tu. Ya puas duduk leh. Nah, katanya manusia bila jauh dengan Allah ni tengok ada selera. Agama bertinggal, selera tabuk, kelubung cabuk. Alih, aku kena pergi ngaji agama nak klik back key. Bakok aku nak klik back key. Umuh aku, kapur aku. Ya klik lagu tu. Nah, ni mana kata? Betul lah kata, kena faham situ. Katanya, nah, ngaji boleh tak? Ngaji tak ada gapo. Nah, tapi orang kata, we ada ilmu. We ada tarbiyah di kita, barulah dah. Malaikat merendahkan diri kepada talibul ilmi. Kemudian, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi, dan sungguhnya malaikat selalu dia letakkan tangannya, dia letakkan sayapnya di hadapan talibil ilmi, menuntut ilmu ni. Mana kita ayat tadi kata, tawadhu'an lahu wa tawqiran wa ikraman li talibil ilmi li'annahum min hamalati warathatil anbiya. Nampak tu? Atau min mirathin nubuwah. Jadi malaikat rendah diri, hakikat dan memuliakan para penuntut ilmu. Dan mereka itu duk bawa saka nabi. Lagi juga, wa innal alima, dan sungguhnya orang alim, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Sungguhnya orang alim itu diistighfar padanya. Mata ada di sana orang duk istighfar padanya. Orang duk kata Allahumma ghfir lahu. Orang ada di sana, orang duk istighfar kepada dia, minta ampun daripada Allah. Minta ampun kepada dia, kepada orang alim tu. Dia man fis samawati wa man fil ardi. Perkara-perkara mereka-mereka yang ada di langit, malaikat-malaikat selalu duk berdoa kepada orang yang ngajar. Kepada al-alim, dan kepada orang alim tu. Malaikat dia kata apa? La yastaghfiru, dia kata Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu. Malaikat dia berdoa minta ampun padanya. Man fis samawat, man fil ardi, dan apa yang ada di muka bumi. Dia minta berdoa suruh Tuhan ampun pada kita. Mereka yang ada di muka bumi. Dia. Man lil aqil. Nampak tu? Ikutlah perkara yang bernyawa dan perkara yang berakal di atas muka bumi ni, dia berdoa pada dia. Doa macam mana? Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu. Dah beres. Orang ngajar ni, orang alim ni, malaikat dia minta ampun. Yang di langit. Mereka yang di langit dan mereka yang di bumi. Tak cukup lagi. Wal hitana fi jawfil ma', dan ikan-ikan di laut duk minta istighfar. Kepada orang ngajar orang tu. Orang alim. Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu. Hebat dah. Orang ngajar ni hebat. Sungguh haji dia tak banyak ni. Dua tak ada kaya ni. Tetapi di sana tu ada orang yang istighfar pada dia. Pia. Malaikat di langit dan makhluk-makhluk di bumi. Ikan-ikan di laut. Nampak tu? Ni makna kelebihan dia. Wa inna fadla al-alimi ala al-abidi ka fadli al-qamari ala layla. كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. Dan sungguhnya kelebihan orang yang berilmu, orang alim tu, bila banding dengan orang al-abid, orang suka ibadat, kelebihan. Tiap-tiap orang mi kuamru, orang alim dengan orang tam ibadat, ya banyak ibadat tu panggil al-abid. Kita nak tiap-tiap dua ni macam mana? Tiap-tiap seperti apa?
kafadlil qamari lailatal badri ala sa'iril kawakib. Seperti bulan purnama. Bulan. Apa panggil tu? Duang can tu, bila dia tem duang tu, sawang tak? Sawang. Cerah. Cerah atas. Semua bintang-bintang lain. Bila apa? Malam bulan purnama ke cerah rak pula. Aduh, yang bintang halah. Jadi bintang halah nampak halah sikit-sikit tu, itu orang banyak, orang banyak abid. Ya setara tu ya. Tapi orang alim seperti bulan purnama. Cerah dia lagi. Nampak tu? Betul lah. Satu asar daripada ulama dia kata seorang alim lebih lebih berat ke atas syaitan daripada 1000 orang abid. Seorang alim lebih berat ke atas syaitan daripada 1000 orang abid. Maksudnya kalau ada orang 1000 orang duk semaya, duk ibadat, syaitan dia tipu ngengai. Dengan seorang ulama ni, syaitan nak makan tak ada. Syaitan nak itu tak boleh. Apa dia tahu? Dia tahu, dia ada alim sungguh dia tahu. Katanya bagaimana nak pekpong diri pada syaitan. Dia ada ilmu, dia tahu kata syaitan ni dia gapo. Dia tahu kata syaitan ni takut gapo. Syaitan ni witikan nak mari itu orang ni macam mana, dia tahu. Betul syaitan ni dia kelih kepada orang alim seorang dengan 1000 orang abid, dia kata berat payuh nak tipu orang alim lagi. Sebab orang abid ni mudah ya tipu. Siapa tahu tu. Jadi di sini ayat kelebihan hadis ni tu. Kelebihan orang alim di atas orang abid, orang yang suka ibadat, seperti kelebihan bulan purnama bila banding dengan bintang-bintang yang lain. Saudara dikasihi. Begitu ke hadis ni sama pula dia kata wa innal ulama'a warathatal anbiya. Sungguhnya para ulama adalah warathah. Juru menerima sako. Warathah, orang terima sako. Nampak tu? Sako siapa? Sako anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Sungguhnya al-anbiya, para anbiya tidak tinggal sako baik duit dinar atau duit dirham. Tak ada pia. Para anbiya tak ada tinggal ni. Tak ada suruh dia kata aku tinggal duit pakai gemik duit di Dinah kalau Nabi kita mati di Madinah. Nabi Musa dia mati di mana? Mati di Filistin. Dia tak ada ayat kata demo apa? Demo apa? Demo gamik duit aku tinggal situ dah boleh. Lepas tu wa innama warathul ilma, bahkan mereka itu apa? Dia tinggal saka ilmu pengetahuan. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Siapa yang dapat terima saka Nabi yang berupa ilmu pengetahuan, maka dia telah ambil dapat habuan yang sangat banyak. Ini bagian kelebihan orang ngaji. Oleh itu kita kena mari ambil saka Nabi. Saudara dikasihi. Lagi pula kita dapati satu hadis daripada Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu. Hadis ni dikeluarkan oleh Al-Hakim daripada Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu. Dia berkata, qultu ya Rasulullah inni ji'tu atlubul ilma. Qala marhaban bi talibil ilmi. Inna talibal ilmi latahuffu bihi al malaikah wa tadhilluhu bi ajnihatiha
fayarkabu ba'duhum ba'dha hatta ta'lu ila as-sama'i ad-dunya min hubbihim lima yatlubu. Masya Allah. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan Ahmad al-Musnad dan Ibn Abdul Bar dalam Jami' Bayan al-Ilmi dan Al-Mundhiri dalam At-Targhib, Ibn Hibban dan Ibn Majah. Dan berkata At-Tabarani, berkata Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab Al-Isabah, dia kata an hadal hadith rawahu akthar min 30 min al-a'immah an Asim. Telah diriwayatkan 30, lebih pada 30 orang ulama. Yang riwayatkan hadis ni. Makna apa di sini? Berkata Safwan bin Assal, dia kata, Qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, inni ji'tu atlubul ilma. Sungguhnya aku datang di sini untuk nak menuntutkan ilmu. Saya mari di sini nak apa? Nak cari ilmu, mari nak belajar. Maka Nabi bersabda, marhaban bi talibil ilmi. Selamat datanglah. Selamat datang dengan apa? Dengan talibul ilmi. Inna talibal ilmi, sungguhnya orang mari nak menuntut, mari nak cari ilmu tu, la tahuffu bihil malaika. Malaikat mari apa? Mari duk likung dia. Wa tudhillu wa tadhilluhu, atau wa tudhilluhu. Dan malaikat apa? Malaikat mari apa? Mari duk ya di payung, mari duk tudung ya di payung. Kepadanya. Bi ajnihatiha, dengan sayap-sayapnya. Fayarkabu ba'duhum ba'dha, maka malaikat dipakat naik atas mereka masing-masing. Pakat duk naik khabar belakang malaikat ni duk atas malaikat tu, malaikat duk pakat duk berdiri. Suk mana? Suk kepada langit dunia. Langit ad-dunya, langit pertama tu, ila sama'id dunya. Min hubbihim lima yatlubu. Kerana mereka itu cinta dan suka kepada orang yang mari nak mengaji tu. Lepas tu dia nak mari mengaji ke? Mengaji agak ilmu agama tu. Ada hebatnya. Orang ngaji ni Rasulullah wayak. Maka dalam hadis ni panjang lagi tapi kita dah ceritakan sekerat. Daripada hadis ni kita dapat bahawasanya malaikat mari duk likung orang ngaji, mari duk meneduhi. Manata mari duk buka sayap dia teduh, jadi payung. Duk buat lagu tu saya ngesuk di langit pertama. Maka di sini ni katanya makna huffal malaika lahu bi ajnihatiha, katanya dengan sebab apa? Dengan sebab tawadhu'. Dengan sebab apa? Sebab mereka itu rendah diri kepada orang ngaji. Wa tauqir. Dan selalu beri kehormatan. Wa ta'jil. Dan selalu mereka itu segera dalam nak berikan, nak mari khidmat kepada apa? Kepada orang ngaji ni. Maka ulama kata al-haffu bil ajnihani hifdhun wa himayatun wa siyanah. Mari duk likung dengan sayap dia, duk katuk tudung tu apa? Nak jaga orang ngaji, hifzun ngaji, himayah nak pokong orang ngaji, wa siyanah nak membaikkan orang ngaji tu. Maka dalam hadis ni memberi fatadammana al-hadithani ta'zimul malaikati lahu. Dalam hadis ni menunjukkan malaikat membesarkan mereka itu, dan mereka hubbiha, mereka kasih cinta kepada mereka orang ngaji itu. Wahyatatahu wa hifdhihi, atau wahyatatihi wa hifdhihi, malaikat mari duk dah pekpong, mari duk likung, mari duk jaga orang ngaji itu. Alangkah hebatnya orang ngaji dapat dijaga oleh para malaikat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tengoklah bagi Ibnul Qayyim dalam Miftahu Daris Sa'adah. Masya-Allah, masya-Allah. Ini di antara kelebihan dia. Lagi pula di antara kelebihan orang ngaji pula ni. Yang mana Rasulullah SAW sebut pada kita,
Iaitu Rasulullah SAW dia sebut berkenaan dengan orang ngaji ni Tuhan beri rezeki. Tuhan beri rezeki dengan tak ada tahu, tak ada kira. Kita tengok. Yang ni duk ngajar tu, duk ngajar apa makan gapo? Sebab kita duk kecek. Duk ngajar agama nak makan apa? Ni kita duk faham kata, rezeki kita duk syahadah boleh hadir. Rezeki kita duk di staf paket boleh hadir. Atau rezeki kita duk di perniabat boleh hadir. Ni kita di situ. Tapi orang yang kenal, orang yang faham, rezeki kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang yang tak ada ngaji li, tapi ada tokel, dia besar-besar, kaya, boleh sarang ngaji pula. Beberapa ramai orang ngaji, ada syahadah, ada gapo, tak boleh hijau tamu-tamu. Tak ada mana tak ada hijau. Lo ni. Tengok duk jual gapo, duk jual nasi telur goreng. Telur gende. Apa dia macuk teri. Baru tak ada hijau. Lepas tu, ramai orang ngaji ke apa nama? Ada syahadah. Tetapi, duk kerja pamnyok. Ramai orang ngaji syahadah, tapi dia ada apa? Dia ada, prakcar sampan. Di situ, di sini. Nampak tu? Saya pergi di airport. Lepas tu, jumpa dengan seorang lelaki. Duk pesak orang nak naik kapal ke, duk pesak dengan ingin dia tu, kakak dia tu. Tengok nama-nama Islam. Bawa orang luar tu, waduh tak kecek. Bawa orang luar ke, orang luar tak ada lah tu. Waduh, tanya dia. Nama lagu ni bakal kat Taning ni lah. Bakal kat 3 wilayah lah. Lama dah kerja sini? Kerja dah setahun lebih dah. Orang nak kerja sini cuk ke apa? Ya tak kira mohok timur dah. Pas awal cuk ke apa? Ya tu ya cuk. Dah 3. Cuk 3. Kanak hok payuh. Kanak hok pengata hok orang tongkan. Lepas tu tak ada terasak tu sok ni. Terada sok tu sok ni. Tak lekat. Kok tu kok ni. Lepas tu ni buka semak ni. Ya tahu mohok pun boleh semak dah. Mari kita jaga ni. Lepas tu orang kata, ya syahadah ada comel tapi bukan duduk di situ. Lepas tu orang kata, orang tua-tua kita dulu tak ada syahadah tapi ada tanah. Ada anak ramai, ada harta, ada gapo. Boleh buat bekal untuk dia. Mari kita lah ni tu. Ada go tu, ada go ni, tapi tak ada taruh, tak ada sipai, tak ada gapo. Tanah sekeping pun tak ada. Nampak tu? Buat apa? Panggil kata, ni panggil kata rezeki. Dia kita faham situ tak apa. Habis orang tua-tua kita dulu yang ngaji sungguh. Yang ngaji sungguh yang dapat rezeki dia, kita nampak tak ada, tapi rezeki ada. Nampak tu? Nampak tu? Semua tu panggil tak? Tuhan dia beri kepada orang ngajar. Nampak tu? Orang ngaji, orang berilmu ni, satu kelebihan yang kita nampak. Atau kita ni tak nampak tengok lah. Saudara dikasih. Seperti mana seorang mari mengadu. Satu hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi daripada hadis Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana akhawani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana ahaduhuma yahtarifu, wa kana al-akharu yalzamu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yata'allamu minhu, fashaka al-muhtarifu akhahu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, faqala la'allaka turzaqu bihi, fabayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna min fadli talib al-ilmi annahu kana sababan li rizqi as-sa'i alaihi." Makna apa sini? Anas radhiyallahu anhu dia cerita kata, di sana di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ada dua beradik. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Salah seorang tu duk hijau. Salah seorang tu duk hijau. Dan seorang lagi tu duk ngaji dengan Nabi seumur tak ada hijau. Maka fasyakal muhtarif. Maka hak seorang hak hijau tu duk ngadu pada Nabi SAW. Dia kata, Nabi, letih ni kawin duk hijau seorang. Dia duk ngaji seumur tak ada hijau-hijau pun ni. Duk ngepek lah. Katanya, aku seorang duk hijau ni. Lepas tu ya ni, kau duk ngaji dengan kamu, wahai Rasulullah, tak ada hijau gapo. Maka Nabi SAW ayat kata, la'allaka turzaqu bihi. Boleh jadi ni mung duk dapat rezeki hak mu hijau tu dengan sebab dia. Mu duk boleh duit tu sebab anak mu duk ngaji, atau adik mu duk ngaji, atau saudara mu duk ngaji sepengah mok ke. Mok pok yang ngepek dah. Yang duk rasa, bos anak nak ngaji pula. Mana rezeki? Kadang-kadang anak kita duk ngaji, mak duk boleh rezeki, pak duk boleh rezeki dengan sebab anak ngaji. Kadang-kadang dua adik, kakak hijau, adik duk ngaji. Kadang-kadang kakak duk boleh duit hijau ke apa nama tu dengan sebab adik duk ngaji. Abang kata, jangan rasa rugi sekat abuk kita nak sara orang ngaji ni. La'allaka turzaqu bihi. Boleh jadi atau mudah-mudahan kamu tu dapat rezeki dengan sebab tu, sebab dia ngaji. Dia tak ada nak hijau yang ngaji, tapi abang kata kita duk hijau duk boleh rezeki, duk boleh hasil ke apa nama tu, boleh tu ada rezeki dengan sebab ni. Maka Nabi SAW cerita padanya bahawasanya di antara kelebihan talibul ilmi, di antara kelebihan orang mengaji tu ialah apa? Ialah menjadi satu sebab dalam Tuhan beri rezeki pada orang hijau untuk dia tu. Yang kita rasa abang kata kacau sara nak ngaji 10 orang. Nak pakai apa? Saya dah fatih tengok dah. Kita ngaji dengan kita tak ngaji supaya habis duit. Anak kita ngaji dengan anak kita tak ngaji supaya habis duit. Sama-sama habis. Saya tengok saya sendiri. Saya guna duit masa saya tak ada ngaji ke? Supaya. Bila saya ngaji, dapat guna duit supaya. Tapi apabila kita habis hak ni 4 tahun ada syahadah. Hak ni duk guna duit saja, duk guna go lain, beli terasak, beli go tu, beli go ni, beli go ni. 4 tahun boleh ke apa? Tak ada boleh sipai ke apa. Ni boleh ada syahadah, yang ngaji, yang boleh ilmu. Itulah kita mikir, saya habis teri, mikir tengok, nak ngaji piatu ambil duit mana? Belah tawakal Allah. Sebab tak ada ngaji pun duit habis. Ngaji pun duit habis, baik ngaji. Kita tak situ. Mana tak kita ngaji. Anak kita ngaji tak ada rugi sekat abuk. Nampak tu? Hak bosan yang lah ni, saya. Mak pok hak ada duit banyak. Nak kum anak tak boleh. Jadi anak dah habis duit dengan ngisak, dah habis duit dengan duk bayar gok, duk bayar perakan. Anak curi motor orang, hendak pergi bayar, dah go motor orang. Anak tepuh kereta orang, hendak pergi bayar go kereta orang. Anak mana tu pergi mari? Saya ke duit. Mak pok hak susah, hak hasil sikit, anak nak ngaji. Usahalah nak ada tanah, jual tanah. Kok tu kok ni umuk pula nego, usaha jual, usaha online, usaha gapo. Apa nama anak ngaji dia tengok pelik-pelik dah. Orang ada duit banyak, anak tak saya ngaji cuba tengok. Duit banyak. Duit tu kalau anak yang ngaji bomo, dia boleh sara. Tapi tak ada kena ngaji bomo, moh tak ada habis anak. Buat apa? Duit dah habis kat lain. Ada mak sewi, pak wi. Kadang-kadang pak dak wi, mak wi. Habis. Apa tu lekat dadah lah, lekat dah ketung lah, dekat tu, lekat ni. Oleh ke orang ada duit, oleh ke. Lepas tu orang hak ngaji sungguh pada lekat ke apa nama tu, kita orang duit tak ada, tengok sepengah apa.
Hak tu buat berita. Lekat bomo. Lekat pet. Tapi duit tak ada nak bayar. Dah, nak bayar ke ngaji bomo. Masya Allah, Masya Allah. Dah. Jadi orang nak ngaji duit tak ada. Lekat bomo budak-budak kalau tak silap kat Isan tu dah. Ya lekat bomo andap neng kong petik. Lepas tu Allah, dah. Bulan-bulan kena guna duit berapa? Satu term 400,000. Mana? Dah. 4,000 tak ada sebulan. Dah, lepas tu nak pergi make 400 term. Make mana? Jadi, mana lah. Tapi dia mengata adanya apa? Kerongkan ni mari duk mana nak tolong dia sebab budak cidik. Dia tak ada. Bawa budak hari banyak ni bukan ya tak cidik, ya cidik tapi dia guna gol lain. Ditipu oleh orang apa? Ditipu oleh mutu. Kena oleh mutu besar, big bike. Tak cukup lagi. Kena ada terosak agama. Tak cukup lagi. Kena go ni. Di duit mak duk habis dengan lagu ni. Lepas tu bang kata, pelik dah. Orang duit banyak, anak tak saya ngaji. Sebab gapo? Kalau rasa balik kena dah. Balik tetap balik. Balik kena. Orang duit banyak, anak nak ngaji tinggi. Tak ada apa. Pergi ngaji. Kalau boleh buat lagu comel. Lepas ni orang yang duit tak ada, gawan nama tu, anak nak ngaji. Misalnya. Tak saya berkata, bawa duit tak ada, anak tak boleh ngaji. Adik-adik sepak debu ke apa bukan. Mana kata? We ada orang kaya ni, we ada anak nak ngaji kata. Pas kalau tak pakai kerja dah. Anak dia tu duduk dalam leguk dah. Membelalah duduk leguk. Baik kif rangal sikit dalam leguk ni. Lepas tu duit ada buat mana? Pergi sara anak orang susah, anak ngaji tu. Boleh pahala apa dah? Ya cup, ya boleh mari khidmat, boleh ada go tu, ya ingat pada kita. Oh, saya ni, mak saya duit tak ada tapi buat cik mak tu, ya sara saya cucuk. Saya nak berdoa, nak Tuhan beri rezeki. Dan pertama rezeki kepada apa? Kepada pak cik mak tu misalnya. Ni mak kata, jangan kita rasa rugi bila kita nak kebaikan, nak cara orang ngaji cara dikasih. Akhir sekali hadis Nabi SAW, dia sebeda pada kita, dia kata, daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku dengar Nabi SAW bersabda, ad-dunya mal'unatun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walahu wa alimun wa muta'allimun. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab Az-Zuhdi, Ibnu Majah dari Az-Zuhdi, berkata At-Tirmidzi hadithun gharib, hasanun gharib. Mana apa? Mana kata? Nabi kata ad-dunya mal'unatun, dunia ni dilaknat. Dunia ni celaka. Oh, lagu tu baikkan dah. Bos sebut dunia ke celaka dunia. Ad-dunya mal'unatun. Dunia ni celaka. Mal'unun ma fiha. Celaka apa yang ada dari dunia. Benar ada dunia ni celaka berlaku. Malaikat. Mari dengan illa istisna. Malaikat. Malaikat hak tak ada celaka, hak molek, hak boleh pakai hijau. Zikrullah. Apa zikrullah? Iaitu zikir pada Allah. Hak tu hak molek sekali dalam dunia. Sebab apa? Makna kata anna dunya wa ma fiha fi ghayatil bu'di minhu subhanahu. Diri dunia dan apa yang ada dalam dunia menyebabkan orang itu jauh daripada Allah. Sebenarnya Allah buat dunia ni sebagai apa? Sebagai tanimeh ya. Tanimeh untuk nak pergi ke akhirat, buat bekal ke akhirat, tapi ni duk dalam dunia tak satu betul baik. Ni bagi celaka pada dunia ni. Dah buat orang tak satu baik, tak saya ingat terpaksa, tak saya ingat pada Tuhan. Malaikat orang hak molek, hak tak ada celaka dalam dunia ni ke apa? Zikrullah, zikir pada Allah Subhanahu wa taala, wa ma walaha, dan apa yang sakut dengan zikrullah. Gapo menyebabkan Allah redha, Allah suka, mendekatkan diri dengan Allah tu tak ada apa. Lepas tu wa alimun wa muta'allimun, atau orang molek dalam dunia ni ialah orang alim, orang tahu, wa muta'allimun, orang belajar. Orang ngajar, orang ngaji. Hak tu hak molek.
Kerana apa? Kerana dari dunia semua ni jahat berlaku. Dunia ni jahat. Dan diri dunia pun jahat. Dalam dunia ni tak molek. Sebab mereka itu menyebabkan jauh daripada Allah. Menyebabkan jauh daripada akhirat. Buat orang itu pegang dengan dunia. Bubuk dunia. Balah dengan dunia. Bertikir atas dunia. Nah. Duk nak tamni, duk nak go tu. Lepas tu ada di sana benar hak molek. Malaikat atau kecuali ni. Kecuali ni lah. Apa? Zikrullah wa mawalaha. Lepas tu. Wa alimun orang alim wa muta'allim. Dan orang ngaji. Hak itulah. Hak Nabi Yukwen. Katanya tak ada mal'un. Tak ada dilaknat. Hak ni. Nah. Zikrullah juga. Dia kena mendampingi dengan Allah. Alimun. Dia nak ngajar orang. Ajak orang. Dah. Klik pada Allah. Muta'allimun. Kau cari belajar. Kau cari apa untuk nak kenal Allah. Nak klik pada Allah. Itulah. Dah yang maksud Nabi SAW. Masa kita pun dah sampai pada penghujungnya. Sudah nasara saya minta banyak-banyak. Benar dan betul itu adalah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.